Okey. Alright, hari ni apa? Tak apa, kita semangat balik. Alright, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, best, best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Tak tahulah energi hari ni macam power sangat kan. Aku baru balik jogging, aku buka alih-alih internet pun dia bergegar kan. Dia macam dia tak dapat menerima aura dia masuk dalam sampai dia terus hilang pula. Tapi apa-apa pun insya-Allah kita dapat meneruskan kalau tadi kita dah start saya apa ni terus hilang lah jam. Apa-apa pun tak tahu. Halil jam. Kenapa jam? Sekali tengok memang tak dapat bersiaran di Facebook Live tadi. Jadi saya balik semula. Alright, mudah-mudahan ada yang dah menyampah dengan aku. Minta maaf lah, bukan salah aku. Nak buat macam mana kan? Internet inilah norma baru. Norma baru ni walaupun yelah kita dah macam dah apa banyak buat pun ada je kadang-kadang teknologi kan bukan dalam benda yang kita boleh kontrol sangat. Jadi kita hanya dapat react to certain benda yang berlaku. Bila kita tak dapat kontrol, kita kena react. Bila benda yang tu berlaku, kita kena react dalam benda yang macam tak down, tak apa, kita relax saja. Pastinya ada kebaikan di situ. Jadi kita belajar sajalah daripada kebaikan tu. Jadi saya tepukkan kepada mereka yang dah terus datang balik. Tak apa bang, saya support. Saya nak dengar juga sebab topik hari ni apa yang boleh belajar daripada atlet. Sebab hari ni kan abang Abu baru balik jogging. So bila balik jogging ni rasa macam banyak juga sebenarnya dalam jogging ni kan. Ataupun dalam atlet ataupun ahli sukan ni. Ada benda-benda yang diorang letak ataupun diorang buat ni sebenarnya boleh diaplikasikan dalam kewangan kita. Kan kita boleh aplikasikan apa yang ahli ni ataupun ahli sukan ni dia buat. Apa yang dia buat yang sebenarnya boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang Abang Abu nak jadikan topik perbincangan kita pada hari ni. Jadi sebelum tu saya nak tengok balik lah siapa yang masih ada yang dah balik. Ada yang dah menyampah ke. Alright, itulah Ayu, dia hilang. Alih-alih dia hilang. Tapi Alhamdulillah kita kembali balik. Saya nak sekarang Ayu just share dengan member-member lain tadi. Alright, Zul Apple, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zul, apa khabar? Alright, aku pun sekarang dah jogging juga macam korang juga. Aku duduk main jogging sana, lari sini semua. Jadi aku pun buatlah sama macam like semua yang pergi jogging. Aku pun jogging juga sekarang ni. Alright. So apa lagi? Siapa lagi ada kat sini? Alright, kita ada Syamir Syamir pun dia tadi dah WhatsApp. Babu, apa jadi? Mati ke? Dia tanya. Facebook dah mati. Live kan. So nak buat macam mana welcome back terima kasih. So dia macam pergi mana entah balik semula kan. Aduh. Alright, Ashuras, Alhamdulillah pagi yang indah, amin. Alright, Rosida salam, Alright, jom ajak member-member cakap, okay dah settle balik. Alright, sebab hari ni topik hari ni apa yang kita boleh belajar daripada atlet dalam kewangan. Dalam kewangan kewangan ataupun bisnes daripada atlet dalam kewangan dan bisnes. Sebab bila kita jogging jadi pula macam aku nak ada benda yang kita boleh belajar dengan diorang. Jadi itu yang Abang Abu nak share pada hari ni insya-Allah. Alright, kita share benda tu lah. Okey, jadi apa yang kita boleh belajar daripada atlet? Itu yang kita nak bincang-bincangkan pada hari ini. Sambil tu saya nak tanya, siapa yang jogging? Siapa yang pergi buat jogging ni? Cuba cerita kat mana awak lari. Cuba komen, ada tak awak lari ke, awak bersenam ke, awak buat apa? Zarina Begum, salam. Zarina Begum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alright, itu daripada Singapura ni, Kak Zarina ni. Alright, so siapa yang kat jogging, kau jogging kat mana, apa yang kau buat, kau berlari ke, kau duduk ke, kau buat apa. Macam saya tadi, saya berjalan, saya tak boleh berlari. Saya kalau berlari habis nanti lutut yang saya dah kena dulu ni, dia akan sakit balik ke apa, saya tak tahu. Jadi saya tak nak ambil risiko, saya jalan. Tapi jalan ni kan, sebenarnya jalan ni dia mempunyai satu benda yang best.
Orang yang berjalan ni otak dia lagi bergeliga daripada orang yang berlari ni. Orang yang berjalan ni dia merangsangkan semua dalam badan ni. Sebab tu jalan sangat sangat powerful, alright? Okay, abang pun kat pantai ke tu tak pakai mask pun. Alah, mask aku pantai seorang-seorang, babe. Aku kat sini seorang-seorang. Jadi kau nak pakai mask buat apa? Kan? Kau nak pakai mask buat apa? Bila kau seorang-seorang nak pakai mask kenapa? Kau bila berjumpa orang ke whatever, barulah pakai mask. Sekarang ni kau berseorang. Aku ni dekat pantai ni seorang-seorang. Jadi tak payah nak pakai mask. Brisk walk around the neighborhood. Alah, Singapore normally tempat neighborhood tu memang tempat untuk beriadah kan. So dulu kalau kat Singapore, abang pun pergi dekat stadium Bukit Batok tu, lari sikit, lepas tu berjalan. Adalah buat macam tu lah dulu lah. Dulu kalau bambu sport, saya suka main bola. Jadi sejak PKP ataupun bila datang Malaysia ni memang tak dapat main bola sangat lah. Alright, tu sedikit sebanyak sebab dia tergencat sebentar sebab kita keluar dan masuk dan whatever. It doesn't matter, kita teruskan juga perjalanan kita ni. Kita teruskan juga apa yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini. Izyani Tapai. Izyani Tapai. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata kita ambil sedikit masa dan ruang kita beristighfar, sambil tu kita share kepada kawan-kawan kita yang mungkin juga boleh dapat manfaat daripada sesi pada hari ini. Sebab sesi hari ini very simple, tetapi saya nak relate balik dengan jogging tadi. Aku jogging, aku fikir banyak benda. Sebenarnya seorang atlet ataupun seorang juara, diorang ni ada benda-benda yang diorang buat ni boleh diguna pakai dalam kita punya kewangan dan juga bisnes. Itu yang kita nak bincangkan. Okey, Rosida Salain dia cakap slow walking sebab lutut problem sama kita. Samalah kita biasa di kawasan taman ke jalan kampung yang best. Sambil jalan-jalan jumpa orang dan suasana hijau. Alright, bagus Rosida. Alright. Okey, siapa lagi? Apa lagi yang korang buat? Saya nak tengok macam mana kita punya jogging, senaman, aktiviti senaman kita. Apa yang korang buat? Zul ni dia selalu masuk ni kan, Zul? Kau masuk gym kan? Kau memang selalu orang gym lah. Ni orang gym. Mio, kau buat apa Mio? Mio ni kau buat apa? Kau jogging ke? Tak ke? Kau makan tidur ke? Cuba cerita. Aku nak dengar. Alright. Okay. Izyani Tapai pula kau buat apa? Waalaikumsalam. Kau buat apa pula? Macam Kak Rosida dia cakap dia slow walking. Aku nak tahu apa aktiviti yang korang lakukan untuk exercise, sebagai satu exercise. Alright. Ada tak? Saya nak just tengok, baca. Tolong komen dekat situ apa yang awak buat. Adakah berjalan ke, berlari ke, main pingpong. Aku dengar Nizam ni main pingpong Saya buat gym dan berbasikal bang. Kan? Zul ni dia dahsyat lah Basikal-basikal ni aku tak boleh lah Zul. Aku pun tak tahu macam mana. Sebab basikal ni aku daripada dulu memang tak gerti bawa basikal. Adik aku boleh bawa basikal, aku memang tak gerti bawa basikal. Lepas tu masuk tingkatan berapa? Tingkatan 3 pun tak gerti tau. Lala member aku tu Hafiz sama dia. So dia tu ada basikal BMX lah. Masa tu kan BMX kan. So aku pun pinjam basikal dia. Konon-konon nak berlagak lah kan. Sekali aku bawa, aku jatuh tergolek daripada atas masuk hospital babe. Itulah basikal. Lepas tu aku memang tak bawa basikal. Tapi lepas tu aku dah belajar lah bawa kan. Ada juga bawa basikal racing. Kan basikal racing semua pernah bawa Alright. Okay, Zarina Begum, saya sedang pick up swimming. Swimming ni bagus juga. Satu exercise yang memang penuh dengan stamina lah. Swimming ni pun satu sunnah kan, exercise bagus. Alright. Tapi swimming kat mana? Singapura kau pergi mana sekarang swimming Buka lagi ke swimming semua kat Singapura ni? Aku pun tak tahulah. Alright, Muhammad Amran, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Aku sihat. Kau sihat tak Muhammad Amran? Aku nak tanya kau jogging ke? Kau buat apa senaman? Hari ni kita nak just cerita. Aku tulis kat ni supaya diorang macam tahu Okay, aku nak tulis supaya korang komen apa senaman yang anda lakukan. Alright, aku buat scrolling trigger. Okay, dia cantik. Alright, aku nak korang jawab bawah ni. Okay, komen apa senaman yang anda lakukan. Komen apa senaman yang anda lakukan. Waalaikumsalam.
Abang Abu, aku turun naik tangga dalam rumah je. Itu aku tak kira. Itu bukan senaman. Itu penipu tu kau. Kau penipu. Kau jangan nak dengar-ada. Turun konon-konon naik atas tangga rumah. Kan? Tapi kalau kau buat betul-betul, kau set time. Okay, setengah jam kau turun naik, then aku okay lah. Tapi kalau kau cakap aku turun naik, tapi tak ada, tak boleh. Alhamdulillah, Abang Abu, daripada 90 kg, now dah 80 kg. Wow, dahsyat tu Zul. Kau dah boleh buat kelas Zul. Ramai cari kelas-kelas macam ni. Kelas nak turunkan badan ni ramai orang cari. Kau dah boleh buat satu kelas lah Zul. Apa kata Zul buat satu kelas? Kelas turunkan 15 kilo. Mesti ramai yang nak sangat sebab benda ni memang ramai yang nak belajar. Jadi apa lagi? Alright, pinggang dulu 40. Now Alhamdulillah 32. Wow, dahsyat 32. Aku pinggang 30 ke? 30. Aku rasa aku pun dalam 31, 32 kot. Tapi aku berat badan aku 70 lebih je, 72, 73. Dah lama lah aku memang maintain macam tu kot. Ada sekali naik sampai 79 lah, lepas tu dia maintain balik lah. Assalamualaikum Ahmad Syauki. Apa awak buat Ahmad Syauki untuk senaman? Cuba komen sikit kat bawah apa yang awak buat untuk senaman tu. Cuba komen sikit. Pool buka di Singapura kena pre-booking sebab 1 jam je per slot. Oh, okey. Alright, boleh. Bagus macam tu. Okey, betul Zul, aku tak bohong Zul. Kau buka kelas, aku cakap memang penuh kelas kau. Kau cakap kita nak buat senaman macam mana saya menurunkan 15 kilo. Nampak dulu macam ni, sekarang macam ni. Apa aku buat? Ajarlah apa benda yang buat kan. Sekarang orang dah buat pakai ni je, pakai apa tu? Pakai live je. Dia buat kat rumah ke atau mana, dia tunjuk live, orang pun ikut. Lepas tu dia buat private, dia buat group private kan, jadi dia boleh chat juga. Okey, so itulah sedikit sebanyak borak-borak kita pagi ni, dan hari ni saya ada topik yang menarik, insyaAllah saya nak kongsikan kepada anda semua. Okey, kita dengar dulu apa ni. Rizwan Kamsal. Assalamualaikum, saya PKP ni nak turun bukit belakang rumah 253 langkah satu set. Biasa buat 5 set. Tak cukup kak. Dia orang nak 10 kak. 10,000. Dia cakap langkah ni 10,000 langkah ni lah yang paling bagus satu hari tu, dia cakap. Kalau akak buat 200, 5 set baru 1,000 kak. Tak kuat lagi. Kak Rizwan kena naik. Tak mau. Naik kan? Nanti jadi 400 pula. Dia satu hari dia tambah sikit. Boleh akak buat sampai dapat 10,000, barulah dia punya power kan. Kita dengar Zul lagi apa dia Zul nak cakap apa. Alhamdulillah sekarang ni banyak produk-produk kesihatan dah mula minta saya buat review produk-produk mereka, tapi saya tetap kena tengok produk tu dulu, takut baik untuk masyarakat kita. So kena betul. Itu betul lah, itu tanggungjawab sebagai selebriti. Zul ni sekarang dah jadi selebriti, jadi itu adalah tanggungjawab selebriti untuk memastikan apa yang dia promote tu adalah benda yang betul. Dia pakai, dia makan baru promote. Jangan sebab kau dapat duit kau promote kan. Tak boleh. Alright, nanti tak berkat duit kau tu. Jadi kita promote benda yang kita faham. Okay, so hari ni Abang Abu ada topik yang menarik. Kalau tengok dekat atas ni, topik dia apa yang boleh kita belajar daripada atlet dalam kewangan dan juga bisnes. Sebab bila saya berlari tadi kan, saya macam terfikir apa yang aku boleh sampai. Sebab saya fikir pasal buat live hari ni kan. Jadi saya rasa apakah benda-benda yang selalunya atlet ataupun tim ataupun ahli sukan ni dia letakkan sebagai satu cara untuk dia mencapai benda yang dia nak. Jadi sama juga dalam mencapai kekayaan. So dalam mencapai kekayaan ni, saya nak bagi dalam 5 atau 6 benda yang kita boleh ikut apa yang dilakukan oleh atlet ataupun yang dilakukan oleh winners, champions kan, orang-orang yang jadi champion, juara-juara ni, apa yang mereka buat yang sebenarnya kita boleh guna pakai dalam membina kekayaan bisnes dan juga kewangan. Alright? Okey. Salah satu benda yang Abang Abu percaya dan saya yakin adalah mereka ni adalah satu sifat. Kita tulis sifat lah. Sifat satu. Sifat satu adalah letak komit. Komit pada goal ataupun matlamat. Okey, mereka ni
big goals lah, pada big goals. Dia big goals. Okey, ini yang nombor satu. Nombor satu, apa yang Abang Abu nak cerita kat sini adalah, first kali adalah sifat satu seorang atlet yang kita nampak, atlet yang biasa yang berjaya lah kan, yang kita tak nak yang tak berjaya lah, yang berjaya ni, diorang ni commit pada big goals tau. Mereka ada matlamat, tapi matlamat mereka, sifat mereka ni, dia commit pada matlamat yang besar. Alright, itu benda matlamat yang besar ni. Jadi diorang ni bukan je cerita tau, diorang akan letak dan satu matlamat yang besar dan mereka akan commit dengan mula melakukan dengan berani, dengan determination. Mereka sanggup ada self-sacrifice. Ada yang sanggup setiap hari kan, dia pagi petang dia buat apa yang dia perlu buat. Dia berlatih. Contohnya kalau kita tengok Ronaldo, seorang pemain bola sepak yang paling terror selepas Abang Abu. Dia pemain nombor 2 dalam dunia dan Abang Abu nombor 1. Jadi apa yang kami buat ni dalam bola ni, sebelum jurulatih turun, kita dah turun. Kita berlatih. Lepas jurulatih, pemain lain semua dah balik, kita masih berlatih lagi. Lepas tu kat rumah pula kita ada disiplin. Kita makan benda yang memang betul, benda yang ada protein, benda yang kita tak makan. Jadi self-discipline, self-sacrifice ni semua perlu bila kita ada satu goal. Dan untuk kita mencapai satu goal yang challenging, nak dalam zaman-zaman pandemik ni, kita nak mencapai matlamat perniagaan seperti sebelum ni, kebanyakan bisnes akan struggle. Tapi kita akan ada sacrifice. Alright, kita tukar gaya hidup kita, gaya kerja kita, gaya bisnes kita. Semua kita tukar kerana kita nak capai benda tu dan kita terus berusaha dan berusaha dan berusaha. Itulah yang sebenarnya ada pada seorang atlet. Mereka ni mempunyai komitmen yang tinggi, komitmen yang paling padat dalam nak mencapai satu matlamat. Jadi, itulah yang perlu kita juga letakkan dalam membina kekayaan ataupun bisnes. Satu matlamat yang besar, yang mencabar. Bukan matlamat yang like biasa-biasa. Dia mestilah matlamat yang mencabar sikit. Tapi bila saya cakap mencabar, dia bukanlah out of the world. Janganlah something yang awak memang takkan buat. Tak, sesuatu yang mencabar. Jadi pastikan kita tengok benda tu. Ada tak benda tu saya letak dalam diri saya? Alright, itu yang pertama yang awak kena pastikan ada dalam awak punya sifat awak. Alright, dan sifat kedua yang saya nampak dalam seorang atlet, sifat dua, saya tulis sifat dua. Alamak, mana ni? Sekejap. Sifat dua ni. Okey. Sifat dua, kalau saya tengok apa yang dia orang, dia percaya no instant. Dia instant tau, instant. Dia tak ada instant success. Percaya no instant success. Tidak percaya instant success. Okey, apa maksud dia? Biar saya explain supaya awak faham. Yang kedua ni, bila kita tengok seorang ahli sukan ni ataupun seorang champion. Kalau tengok diorang ni ada satu sifat tau. Diorang tak percaya pada instant success. Diorang tak akan pergi beli, diorang cakap, kau makan ni, minum ni, kau badan dah boleh besar. Kau makan ubat ni, kau tak ada. Diorang tak percaya dengan benda-benda instant. Diorang ni selalu mempunyai satu pemikiran yang saya rasa perlu ada pada kita semua, iaitu mereka tidak akan dia tak percaya pada instant. Dia percaya pada consistency dan juga some daily work. Hari-hari mereka bekerja. Kalau kita tengok si Zul tadi kan, dia cakap aku dah kurang daripada 95 kilo, Abang Abu sekarang saya dah jadi 80 kilo. Adakah benda tu berlaku dengan instant? Adakah dia makan ubat seminggu dia terus? Tak ada. Dia lakukan exercise, betul? Dia lakukan persiapan mungkin 20%, tapi determination dia tu. Dia buat, aku tengok juga dia selalu buat live kan. Dia buat live masa dia tengah ni, dia berlari, dia berbasikal, dia tunjuk. Kat situ kita faham dia memang determined. Alright, jadi orang-orang yang berjaya ni, dia tak menunggu instant success.
Jadi percayalah pada saya, ramai orang dalam kewangan ni, dia sebenarnya tidak mempunyai sifat ni. Tapi kalau nak berjaya, kena mempunyai sifat. Sesuatu kejayaan tidak akan datang dengan macam tu je. Oh, hari ni kita main saham, kita terus jadi champion. Tolonglah brother. Dalam saham tu berapa ramai yang sebenarnya kau tak buat duit. Engkau hilang duit, engkau hancur semua duit disebabkan kau tak ada persiapan. Engkau percaya pada instant success. Instant success tak akan sampai. Kalau kita tengok orang-orang yang mencapai instant success, mereka mempunyai something yang mereka buat for some jangka masa yang panjang. Kenapa dia boleh buat duit hari ini? Sebab dia sudah berkecimpung 20 tahun, 25 tahun untuk dia nak dapatkan something. Faham tak? Dia bukan hari ini dia buat, dia terus. Jadi, please lah, kalau kita nak berjaya dalam kekayaan kewangan, awak kena ada something yang saya panggil never, expect instant success. It's require daily work, alright, untuk capai. Clear tak? Sebab tu kalau kita nak ikut orang-orang ni yang cakap besok boleh kaya, awak buat benda ni boleh kaya besok, lusa, sebulan, 2 bulan, ini semua adalah satu benda yang hanyalah satu gimmick yang menipu. Alright, gimmick yang menjadikan orang terpedaya dan akhirnya mereka kehilangan segala-galanya yang ada. Jadi jangan terlampau percaya pada benda tu. There's no instant success in anything. Kita ni adalah hamba Allah. Allah menciptakan. Jadi Allah saja yang mempunyai instant. Kun fayakun. Jadilah maka dia jadi. Itu Allah punya. Jadi manusia kita tak boleh. Kita ada proses. Semuanya proses. Kejadian kita ni proses. Apa yang kita lakukan proses. Jadi percaya pada proses. Alright? Sebab itulah awak kena tahu sama ada awak adakah satu plan dalam mencapai kejayaan ataupun awak ni memang mengharapkan kejayaan yang macam instant. Konon-konon aku melabur ni, aku boleh kaya, aku melabur ni. Adakah macam tu ataupun memang awak mempunyai satu plan dan sebagainya. Jadi ini juga adalah satu benda yang awak perlu ada. Sebab orang-orang ataupun champions ada mempunyai sifat. Alright, it's not about instant success, we must work for it. Alright, so itu benda yang betul. Nampak? Kat sini kita ada apa ni? Syira Rizwan. Assalamualaikum. Okay, Zul dia ada cakap something, Zul. Alright, dia cakap buat kena konsisten bang. Tapi Abang Abu lah sumber inspirasi saya. Allahu Akbar. Amin. Sebab Abang Abu selalu positif dan believe pada usaha yang konsisten pasti akan membuahkan hasil insyaAllah. Itu bukan saya cakap. Ini adalah Allah punya, Allah bagi tahu kita, right? Okay. Jadi saya tutup benda ni lah, dah tak payah lagi kan. Semua dah answer. Alright. Jadi Allah yang bagi tahu kita ni terus berusaha, yakin pada apa yang Allah rezeki ni Allah yang punya, tak perlulah kita risau-risau takut-takut dengan benda-benda macam tu, right? Okay. Dan kita ada Timmy Abdul Hai. Alright, salam, best. Alright, salam jemaat. Okay, alright, kita nak bagi tepukan sebab dia cakap aku handsome. Alright, itu yang kedua. Sekarang saya nak just tulis yang ketiga. Alright, awak perlu ada ini mungkin ada orang tak nak sifat ni, sifat tau. Sifat tiga ni mereka perlu ada coach yang world class. Alright. Okey, diorang ni percaya pada coaching. Dia percaya pada coaching. Alright, sifat ketiga, dia rasa nak menang ni, nak capai ni, diorang kena ada coaching. Dia yakin dan dia percaya dan yakin sebenarnya dalam sebarang kejayaan kewangan, dalam diorang punya dalam nak jadi champion. Allah, apa benda aku buat-buat lah Abang Abu. Berbuat betul-betul Abang Abu, boleh tak? Alright. Yang ketiga ni, dia orang sifat dia orang, dia cakap kena ada coach. Kalau tak ada coach, dia rasa macam dia tak boleh buat. Sebab itu benda yang betul. Bila kita nak buat sesuatu, kita perlu ada seorang coach. Ataupun kita kena ada sokongan. Kita kena ada jemaah. Dengan coach kita berjemaah dengan coach kita dalam kita mencapai apa yang kita nak. Jadi, pastikan anda juga dalam mencapai kejayaan kewangan dalam bisnes dan sebagainya, kita perlu ada seorang coach. Tapi, please, orang yang berjaya ni, dia takkan pilih coach sebab glamour, sebab itu dan dah. Dia akan pilih coach yang memang dah lalu benda tu, dia teach dan preach. Kan? Dia teach dan preach. Dia bukan hanya teach tanpa preach. Kita kena cari
seorang coach dalam kita nak mencapai kejayaan. Coach ni dia boleh ada coach business, ada coach kewangan, ada coach speaking, ada coach banyak lifestyle, ada coach. Dia banyak coach. Jadi kita perlu tahu apa coach yang perlu kita ada untuk kita mencapai benda-benda yang kita nak. Kalau kita tengok Ronaldo, saya suka ambil Ronaldo sebab dia adalah seorang yang saya tengok apa yang dia buat dalam dia capai macam ni. Sebab kita nak tengok orang yang berjaya kan. Dan salah satu benda yang dia adalah dia ada coach untuk banyak benda. Coach untuk makan dia, coach untuk exercise, coach untuk senaman, coach untuk bola, coach. Banyak coach dia ada. Jadi dia sediakan coach-coach ni dan biasanya coach dia adalah bertaraf antarabangsa. Jadi dia juga ada benda ni. Jadi benda ni lah persamaan yang kita boleh bawa dalam sukan tadi, ahli tadi dan juga dalam kewangan kita dan juga bisnes kita. Jadi pastikan kita mencari coach. Dan kalau anda nak coach kewangan, jangan pergi mana-mana. Tengok depan awak ni, tengok depan awak. Tengok depan awak ni. Dia bukan hanya seorang coach bisnes dan juga coach kewangan, malahan dia jadi abang kau orang. Dia boleh bagi kau banyak benda-benda. Jadi merugilah orang yang tak nak jadikan aku coach, yang kau nak mengada-ngada dengan kalau kau ada coach yang lain pun janganlah kau ngada-ngada sangat. Alright, kau tak akan dapat coach macam abang kau yang kat depan ni. Boleh? Jadi ambil coach, cari coach untuk kau kerja. Alright? Okay, now siapa lagi ni? Ni apa dia? Alright, siapa ni? Nur Aniza, dia cakap salam Jumaat Abang Abu atas perkongsian ilmu pagi ni. InsyaAllah, terima kasih, inspired. Alright, kena sabar dan istiqamah bang. Jangan mudah terpedaya dengan dengan perkara-perkara yang mudah. Nothing easy, kena usaha, betul? Saya yakin sangat dengan benda tu. Alright, dan Ayu dia cakap setuju. Ronaldo ni adalah pemain bola sepak nombor 2 dunia. Nombor 1 Abang Abu. Tu nombor 1. Alright, soalan Abang Abu. Ronaldo ada tukang masak, mana-mana dia bawa. Mana-mana dia bawa bersama, betul? Dia ada orang-orang yang dia bagi. Itu coach lah maksudnya. Dia ikut cakap dia orang kan. Dia ikut cakap dia orang supaya orang ni dapat menyediakan apa yang terbaik untuk dia. Jadi itu adalah antara sifat-sifat yang ada pada atlet. Okey. Dan seterusnya. Apa yang mereka buat Alright, okey. So dia macam ni. Yang ni saya perhatikan betul-betul tau. Dan saya rasa kita sebagai komuniti usahawan ataupun komuniti kewangan yang nak berjaya ni, sifat 4 ni, dia sangat best tau, sifat 4 ni. Saya perhatikan, semua dia pace well tau. Kan, dia pace them tau, dia pace. Pace, dia macam pergerakan, dia pace tau. Tahu tak pace? Dia pace ikut rentak tau, ikut rentak. Pace to victory. Dia pace to victory. Pace to victory ataupun pace to victory ni dia pace themselves, okay, pace themselves. Aku nak spell pun, okay, boleh lah. Alright, kau kalau salah sikit ejaan kau jangan nak ada-ngada kau faham-faham je. Alright, sifat nombor 4 ni apa maksud dia? Bila kita tengok atlet ni kan, dia lari kan, nak lari yang macam jangka marathon ataupun lari yang long distance. Tengok dia orang punya pace tau. Saya perhatikan dia orang punya pace ni, dia champion ni biasanya dia tak start daripada first dia menang, dia tak ada. Dia ikut pace. Dia akan letakkan satu orang yang sebenarnya mendahului dia follow. Dia lari dia, tapi dia punya pace dia rentak. Dia tak potong dia, tapi dia ikut je dan dia tak dapatkan energy. Dia lari sampai dia dah nampak pusingan yang last, itu jam dia akan mulakan tenaga dia untuk jadi dia tahu bila nak pace. Sama juga dalam kekayaan dan juga dalam bisnes. Kita kena tahu bila kita nak invest, bila masa yang sesuai untuk kita betul-betul invest. Ambil risiko tu. Macam mana kita nak ambil risiko? Kita kena mula ada kata orang tu pace. Contohnya nak main saham, nak melabur dalam saham ataupun nak trade saham. Awak kena faham pasaran. Awak kena ikut pasaran yang rentak. Kena faham. Bila awak tahu pasaran dalam keadaan yang okey, itu jam awak pace. Sama juga dalam bisnes. Sama juga dalam pelaburan hartanah juga. Sama. So, semuanya saya tengok memang sama sangat. Sebab mereka mengumpul minda dan mengumpul duit. Kalau dalam jogging tu ataupun lomba lari atau atlet tu, dia simpan tenaga. Dan sampai satu masa dia
Kan sama juga dalam kewangan, kita kena simpan kewangan kita, kita kena jaga perbelanjaan kita sebab kita sedang mengumpul untuk kita nak nak pay supaya kita boleh dapat banyak benda. Ini berlaku. Abang-abang baru semalam saya buat dalam $2,000 lebih. Alright, dalam kripto lah. Sekarang ni kita memang banyak main kripto kan. Jadi kita nak tengok juga kan. Jadi dalam satu hari kita buat 2,000 lebih kan. So benda tu sangat macam betul lah. Kenapa kita boleh buat benda tu? Sebab kita dah follow dan kita juga siapkan kewangan yang cukup, yang lengkap untuk kita paste dan kita ambil. Lepas tu kita that's it kan. So kita tunggu lagi. So benda-benda macam tu. Jadi ini juga adalah satu trait ataupun satu sifat saya nampak pada orang yang berjaya tau. Saya tak cerita semua ahli sukan, tapi yang champion. Yang champion dia ada that strategy. Yang kelima yang saya nampak, ini saya selalu tengok dengan Manchester United. Ada yang dah macam, alah Manchester. Tapi memang betul lah Manchester United. Sifat kelima, dia macam ni. Sifat kelima ni, dia bangkit balik. Dia bangkit balik. Alright. Bila jatuh. Alright. Ini adalah sifat yang saya rasa memang tak boleh dinafikan kalau kita nak berjaya dalam apa pun kan. So sama juga dalam pelaburan baik ataupun dalam kita punya bisnes baik. So satu sifat adalah bangkit balik dengan cepat. Kan, bangkit balik tak apa. Kadang-kadang memang akan ada kerugian dalam bisnes kan. Dalam kerugian benda yang kita buat tak jadi. Jadi kita kena datang balik. Faham tak? Kita kena up balik. Jangan duduk situ lama sangat. Jangan duduk menangis lama sangat. Itu adalah untuk kita belajar something dan bangkit balik. Gunakan pengalaman tu untuk create something yang lain. Something yang luar biasa. Something yang boleh kita selesaikan masalah tu. Selagi kita tak ada masalah, kita takkan ada satu idea untuk menyelesaikan masalah. Jadi bila kita jatuh, maksudnya ada satu benda yang perlu kita belajar. Dan kalau kita dapat menyelesaikan masalah, itu adalah satu tool yang kita boleh kongsi dengan orang lain. Dan kita boleh juga menjanah pendapatan kita. Jadi pastikan sentiasa fikir untuk bangkit balik bila setiap kali kita terjatuh, right? So benda ni sangat penting. Alright, ni apa ni? Zul dia cakap apa ni? Pesan abang yang paling lekat dalam kepala otak inilah jangan mengejar kekayaan tapi kita membina kekayaan. Itu memang prinsip hidup saya dan juga prinsip yang saya ajar dalam segala ilmu ataupun segala program kursus saya memang ajar. Jangan mengejar sebab tu saya punya tak atraktif sangat. Orang tak nampak sampai dia faham. Bila dia duit yang banyak dah tak ada tu jam dia baru faham apa yang saya cuba terangkan. Selagi benda tu tak jadi, engkau memang dalam hayalan, kau bekerjalah. Kejar. Kalau buat tu kalau tengok orang yang mengajar kejar ni, orang berpusu-pusu nak belajar. Sebab apa dia ajar kejar tapi akhirnya habis macam tu je. Ya, ini memang aku tak nak cakap tapi ini memang yang kenyataannya, right? So sebab tu saya selalu cakap kita belajar untuk membina kekayaan bukan mengejar kekayaan. Okey, Suhaimi pula ada apa ni? Soalan Abang Ambu, macam mana nak kita scale physical product? Apakah taktik-taktik yang boleh dikongsikan jikalau kita tak ada factory dan also seasonal punya barang macam hari raya ni? Okey, dia punya strategi adalah kita mengaut segala keuntungan dalam 1 bulan. Itu strategi untuk seasonal product. Alright, bila seasonal product, kita kena ada satu strategi di mana 1 bulan yang itu akan cover 12 bulan punya kerja. Ataupun 11 bulan punya kerja. Awak kena buat macam tu. So, awak kena kira 1 bulan berapa contohnya awak nak sale. Alright, contohnya 1 bulan awak nak banyak ni kan. So, awak kena kumpul benda-benda ni dan buat pada 1 bulan. Tapi strategi akan bermula bulan puasa ni habis je. Selepas hari raya tu awak dah start balik awak punya plan untuk next. Baru dia seasonal business macam tu. Orang tu dia kerja memang 1 bulan tu dia kerja macam orang gila. Alright? Dan dia akan pastikan dia achieve that target. Jadi 10 bulan lagi dia boleh relax untuk plan. Untuk buat. Dia pergi cari kurma. Contoh kalau kau buat kurma, dia akan pergi cari kurma. Dia akan buat strategi kurma. Dia akan develop some new technology kurma. Benda-benda ni. Tapi dia punya target jualan 1 bulan. Itu cara dia. Dan kemudian dia juga akan mula mencari apakah hasiat-hasiat kalau kurma ni boleh dijadikan sebagai makanan harian. Kan? Dia bukan hanya makanan bulan puasa.
Makanan harian. Macam mana kita boleh educate masyarakat? Kat situ perlu ada sedikit communication, follow-ups and updating atau implement new information pada mereka supaya mereka juga boleh menjadikan benda ni sebagai satu makanan harian. Sebab tu aku suka post yang kau buat kan. Post yang kau cakap yang main tenis tu pun dia makan kurma sambil tu kan. So kurma ni bukan hanya makanan untuk bulan puasa, tapi kurma ni adalah untuk makanan pada apa-apa masa dan sebagai seorang atlet makan kurma. Jadi kalau kita nak jadi seorang usahawan ataupun orang yang ni, dia kena ada satu makanan yang memberi tenaga dan kurma ada sifat-sifat tu. Alright, so itu jawapan aku lah. Boleh Alright, okay. Dan nombor 6 kita ada, dah pukul 10 lah, babe, aku kena cepat habiskan Alright, nombor 7 ataupun yes. Sekarang aku dah bagi nombor apa tadi? Alright, nombor 5 Jadi aku nak bagi nombor 6. Alright, nombor 6 dan nombor 7. Lepas tu kita habiskan. Alright. Okay, nombor 6. Nombor 6. Sifat 6. Sifat 6. Okay, sifat 6 pula kalau tengok apa sifat 6. Alright. Mereka ni jadikan takut. Mereka bukan jadikan takut tau. Menangani ketakutan. Alright, menangani ketakutan dan ubahnya jadi kekuatan. Apa aku nak maksudkan kat sini Kadang-kadang kita ni macam rasa takut tau. Mungkin macam dulu bila aku main bola dulu. Sebenarnya aku takut bila aku berlawan dengan tim yang pemain dia lagi tua daripada kita tau. Dulu kita kan budak muda-muda. Jadi kita main masa tu aku umur 16, 15 kena main dengan budak yang 17, 18. Diorang badan besar-besar kan. Jadi kita takut tau. Tapi sebenarnya apa yang aku belajar masa tu adalah kita menangani ketakutan tu dengan menggunakan skill yang kita ada. Right, skill yang kita ada. Kita tak perlu takut dengan apa yang diorang ada, tapi kita hanya fokus pada skill yang kita ada dan kita mula capitalize on that skill. Jadi sama juga dalam kekayaan. Tak perlulah risau dengan orang yang berjaya dalam benda tu, orang yang berjaya dalam benda ni, orang yang berjaya dalam macam-macam. Kita fokus pada apa kekuatan kita. Apa saya punya kekuatan. Kalau bisnes lah kekuatan saya. Saya tak perlu nak risau dengan orang yang buat duit dengan saham atau whatever. Saya tak perlu risau dengan benda tu. Saya punya kekuatan bisnes. Saya jadi fokus kat bisnes. Sama juga kalau saya ni memang buat saham adalah tempat saya buat duit. Saya tak perlu risau dengan orang buat benda-benda lain. Saya jadi fokus dan saya terus buat duit dekat situ. Sama juga dengan pelaburan, hartanah dan apa saja. Jadi skill dalam seorang atlet juga sama. Mereka ni sentiasa tak kisah dengan apa pun keadaan. Alright? Mereka tak kisah dengan apa tim lain ke atau pesaing lain, dia tak kisah. Dia hanya fokus apa yang aku kena buat dengan betul supaya aku boleh meminta semua orang-orang ni. Pesaing kita kan. So contohnya dalam bisnes, pesaing. Apa yang kita tak perlu risau sangat dengan diorang. Kita hanya fokus pada memberi yang terbaik kepada customer kita. Kita hanya memberi yang terbaik kepada customer dan insya-Allah customer akan terus bersama dengan kita. Jadi jangan takut dengan saingan luar dan sebagainya. Alright, fokus pada apa kelebihan kita and everything. Alright. Dan last sekali yang saya nak bagi tahu adalah apa yang saya nampak pada champion ataupun orang-orang ataupun ahli-ahli yang berjaya ni, sifat yang ketujuh lah kita panggil dia. Sifat yang tujuh adalah extra mile. Okay, dia go extra mile. Dia bukan extra. Okay, go extra mile. Alright, ini adalah yang saya tak boleh sangsikan. Alright, ini tak boleh sangsikan. Sebab apa? Orang yang berjaya bila saya tengok, dia orang ada benda ni. Sifat dia go extra mile. Apa maksudnya? Kalau orang tu berlatih 5 jam, dia akan tambah 1 jam, 6 jam. Kalau dia buat benda ni macam ni, dia akan tambah sikit. Jadi dia sentiasa ada extra mile. Dalam mencapai kekayaan juga sama. Kan kalau kita bekerja je sampai bila pun kita tak boleh. Lepas kerja kita extra mile sikit, kita buat part time ke, kita buat something, kita belajar something. Itu yang perlu dilakukan. Jadi inilah antara persamaan yang abang boleh fikirkan dalam
dalam masa aku berjogging dari berjalan tadi, so aku fikirkan apa sebenarnya seorang. So aku tengok ada yang dia punya larian dia memang fokus gila, ada yang sambil lewa. Jadi aku tengok yang ni dia memang nampak lah dia punya fit whatever, dan yang ni dia memang tak nampak. Jadi kat situ saya nampak sedikit. Dan saya juga nampak dia orang ni, saya rasa setiap hari dia memang ada kat sini. Dan bila saya tengok yang baru dia mungkin datang, besok tak datang, lusa datang, lepas tu 4 hari baru datang. Tapi yang ni dia tak percaya pada macam tu. Dia percaya pada setiap hari dia buat sikit. Jadi banyak benda yang saya belajar daripada hanya melihat dengan orang berlari di sana tadi. Alright? So inilah antara benda yang saya nak kongsikan pada anda hari ini. Saya harap perkongsian ni dapatlah memberikan anda sedikit sebanyak like some idea, some benda yang boleh jadikan sebagai satu topik perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah. Alright, so itu sajalah untuk hari ini sebab kita pun masa dah tak ada. So hari ini hari Jumaat, insyaAllah kita akan melakukan solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita peluang dan ruang untuk terus melakukan solat Jumaat ni. Dan jadikanlah hari Jumaat ni hari yang sentiasa banyak kebaikan, buat banyak amal, berderma, banyakkan selawat, banyakkan baca Fatihah, banyakkan baca ayat-ayat yang disyorkan untuk baca, ayat hafi, semua benda-benda ni, buat benda-benda macam tu pada hari Jumaat dan duduk reflect balik, alright, sebelum asar tu reflect balik apa yang sebenarnya kita dah buat sebelum minggu ni, apakah benda yang kita boleh betulkan, dan juga selepas asar tu banyakkan doa-doa, mudah-mudahan kita akan diberikan banyak lagi kebaikan sehingga asar yang akan datang pada Jumaat yang seterusnya. Kita banyak berdoa. Jadi inilah antara benda yang saya nak sampaikan pada anda hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama dengan Abang Bu dalam banyak program. Saya juga ada program email marketing yang akan berlangsung pada 10 hari bulan. Setiap malam 1 hari, 1 jam kita belajar 21 hari untuk email marketing. Saya juga ada kelas 2 hari, 7 hari bulan dan 8 hari bulan Business Survival Kit. Alright, Business Survival Kit anjuran Mara. Jadi setiap usahawan Johor, alright, kalau anda orang Johor, kalau tahu orang Johor, suruh dia join benda tu sebab benda tu diberikan oleh Mara dengan hanya RM50 saja. Walaupun program tu bernilai RM2,000 lebih, tapi dia bagi RM50 saja sebab dia sponsor program tu, tapi untuk usahawan-usahawan yang berada di Johor Bahru dan Johor sajalah. Jadi itu sajalah untuk hari ini, insyaAllah. Bagi anda yang mungkin ada soalan ke nak tanya ke apa-apa pasal Abang Bu, insyaAllah sentiasa boleh WhatsApp yang group lah, adik-adik boleh WhatsApp ataupun boleh PM dalam kita punya Facebook, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada Abang Bu. Kau orang yang memang handsome, memang macho, memang rugged, memang charming. Ada yang cakap wow hotnya apa-apa pun, insyaAllah manisnya.